satu pendedahan yang amat mengejutkan daripada Ketua Polis Negeri Kelantan, sahabat-sahabat semua. Inilah pertama kalinya saya mendengar mereka pamer kejayaan. Rupanya ada perkara buruk, perkara jahat, jijik yang mereka lakukan di belakang. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Innova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Polis dedah ramai pengasas produk pempengaruh di negeri Kelantan buat bisnes dadah. Wow, kerana itulah mereka, sahabat-sahabat semua, ya, cepat kaya. Kerana itu jugalah mereka, ya, untung besar. Untung kerana apa? Kerana di belakang bisnes produk mereka sebagai influencer dan sebagainya adalah produk yang tidak boleh dijual secara terbuka, ya, begitu sahaja. Tetapi itulah yang menyebabkan kekayaan mereka. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini. Kata Ketua Polis Negeri Kelantan, ramai usahawan di Kelantan yang menunjukkan kemewahan di media sosial sebenarnya terlibat dalam jenayah pengubahan wang haram ataupun cuci duit. Ya, Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mamat, berkata, menerusi platform TikTok, beliau sekaligus menarik perhatian warganet. Beliau turut menyebut 3 kes berkaitan melibatkan beberapa individu yang bergelar datin. Pengasas produk ditahan bersama dadah bernilai 5 juta ringgit pada tahun 2020. Bisnes yang nampak berjaya sebenarnya jadi topeng kegiatan haram. Kes kedua, seorang usahawan kosmetik bergelar datin ditahan pada tahun 2021 kerana mengedar dadah dan modus operandi yang sama, iaitu menggunakan perniagaan menyembunyikan jenayah. Kes ketiga, sindiket dadah dikuasai oleh ahli perniagaan pada tahun 2024. Mereka cuci duit haram melalui perniagaan dan guna individu lain untuk mengaburi pihak berkuasa, katanya. Sehubungan itu, Muhammad Yusuf mengingatkan bahawa undang-undang tidak mengenal pangkat dan gelaran. Jika terlibat, tindakan tegas akan diambil. Ini amaran kami di IPK, ya, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan, tidak akan berkompromi dengan anak muda dan pempengaruh yang terlibat dalam jualan dadah, jihad dadah, tegas beliau lagi. 15 Februari lalu, Kelantan dilapor berada dalam senarai teratas dalam kadar penyalahgunaan dadah tertinggi berdasarkan kepada nisbah per 100,000 penduduk, diikuti Terengganu, Perlis, dan Kedah. Waduh, ini semua negeri PAS nih. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, Pendang di Kedah menjadi daerah yang mencatatkan kes penyalahgunaan dadah tertinggi, diikuti Kuala Krai dan Bacok di Kelantan. Jelasnya, mekanisme ataupun sabu merupakan dadah paling banyak disalahguna dengan meningkat 34.4%. Sementara itu dadah jenis ganja pula meningkat
63.4% dengan 7.121 kes direkodkan. Rentetan itu, kerajaan melaksanakan langkah penguatkuasaan bagi mengekang penyeludupan dadah termasuk pengukuhan kawalan di sempadan seperti di Golok, Kelantan. Patutlah Golok sekarang ini tidak lagi semeriah sebelum ini. Rupanya perjalanan aktiviti yang mereka lakukan sebelum ini satu yang kita tidak tahu berlaku. Alright, kita pergi kepada perkara yang kedua. Pengguna akaun FB Prem Esaan rupanya sudah banyak buat menghina Islam dan Nabi. Wah, kalau begitu patutnya individu ini sudah harus diambil tindakan. Cari hingga ke lubang cacing. Ya, karena beliau sudah membuat hasutan, penghinaan, ya, menghina Islam secara terbuka di dalam Facebook. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, orang ramai melahirkan rasa tidak puas hati dengan satu hantaran oleh oleh pengguna akaun Facebook Prem Esaan yang terang-terang menghina Islam, ayat Al-Quran dan Nabi Muhammad, tangkap layar bagi hantaran provokasi yang secara terbuka menyentuh isu 3R, raja agama dan kaum. Itu kemudiannya tular di media sosial. Warganet berharap pihak polis menangkap individu terbabit sebelum mengundang konflik kaum dan agama. Dan difahamkan juga pengguna Facebook tersebut sebelum ini aktif memprovokasi, malah secara biadab membalas komen dengan netizen. Dia yang juga warga negara Malaysia tetapi tinggal ataupun bekerja di Singapura. Sehubungan itu, pengguna Facebook Ummah Abdullah menyarankan agar orang ramai membuat laporan polis terhadap penghina Islam berkenaan. Beliau turut berkongsikan butiran dalam laporan dan memaklumkan bahawa pegawai polis bertugas di IPD akan membuka kertas siasatan. Jadi saya sedang melayari Facebook dia dan ada melihat satu status nama Prem Esaan yang menulis kata-kata hinaan dengan mempersendakan ayat-ayat Al-Quran, agama Islam, Allah dan Nabi. Contoh-contoh ayat hinaan seperti Allah Maha Menipu, Nabi Muhammad seorang pedofilia dan takbir Israel Akbar. Saya telah membuka Facebook beliau dan dapati banyak status beliau bersifat terus menghina kepada agama Islam dan boleh membawa kepada kemarahan Islam. Beliau juga mengeluarkan kenyataan yang sama berulang kali dengan bertujuan membangkitkan kemarahan kepada pembaca Islam. Demikian antara keterangan dalam laporan polis yang dikongsikan oleh Ummah Abdullah. Jadi kita harapkan satu siasatan segera dibuat supaya individu penghina agama Islam ini ditahan segera dan diambil tindakan. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian. Bye-bye.